Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, so 29 hari bulan 2 ni, paper biology. So hari ni cikgu nak bagi tips-tips terakhir lah. Cikgu tahu kamu semua dah baca dah. Cuma ni nak ingatkan kembali teknik menjawab, bagaimana nak jawab biology kertas 2. Okey, jadi kalau kita buat analisis ya, biology ni dia sebenarnya ada 5 je jenis soalan, iaitu yang pertama ialah soalan bentuk negatif, yang kedua soalan berbentuk kuantitatif, okay, yang ketiga soalan struktur dan fungsi, dan soalan keempat perbezaan dan perbandingan, soalan yang kelima fenomena berturutan. Macam dah tak ingat kan? Okey, tak apa, cikgu akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama bentuk soalan negatif. Maksudnya dekat dalam soalan itu akan ada perkataan-perkataan yang negatif. Contohnya seperti tak terbentuk, terbantut, rosak, gagal, koyak, pecah, dibuang, terhenti, terganggu, tiada, racun dan sebagainya. Okey, kalau dalam soalan, contoh dalam soalan okey, dia boleh cakap contoh, sel terdedah kepada racun respirasi, sip dorsal rosak, rantai makanan terganggu, pankreas telah dibuang, nafasa tidak berlaku dengan teratur, gentian gelendung gagal terbentuk, tisu otot telah rosak. Jadi ayat-ayat yang cikgu hitamkan ini ialah semua ayat-ayat negatif. Okey, so bila soalan ini negatif, apa kamu perlu buat ialah kamu perlu jawab juga soalan tersebut dengan cara yang negatif juga. Okey, so tak faham kan? Okey, kita tengok yang pertama, contoh soalan. Kelenjar elio di mulut didapati rosak. Rosak ini adalah perkataan yang negatif kan? Apakah kesannya terhadap pencernaan di mulut? Jadi kalau kamu belajar, kita tengok dalam buku teks. Ni cikgu ambil screenshot daripada buku teks. Buku teks biologi tingkatan 4 pusat 145. Apa yang kamu belajar, kelenjar elio itu dia akan merembeskan enzim amylase elio. Jadi apa fungsi dia? Untuk menghidrolisiskan kanji menjadi maltosa. Okey, so ini apa yang kamu belajar. Okey, jadi kalau dalam soalan, soalan nak jawab soalan ni, kelenjar elio di mulut dapat rosak, apakah kesannya terhadap pencernaan di mulut? Okey, adakah cukup untuk kamu jawab macam dalam buku teks tadi? Kelenjar elio merembeskan amylase elio. Fungsi amylase adalah untuk menghidrolisiskan kanji kepada maltosa sahaja. Okey, secara teknik, secara teorinya memang fakta kamu betul. Okey, tapi untuk menjawab soalan negatif, tekniknya kamu kena jawab juga secara negatif. Okey, so kalau macam ni, kamu jawab macam ni, tolong elakkan sebab tak dapat markah. Jadi soalan jawapan yang macam mana yang untuk dapat markah? Okey, kamu mesti bagi tahu tiada pencernaan kanji. Kenapa? Sebab amylase elio tadi tidak dapat dihasilkan. Okey, sebab tadi kelenjar elio di mulut rosak. Okey, jadi kita soalan negatif, jawab juga ada perkataan-perkataan negatif ini. Okey, so contoh-contoh perkataan negatif apa? Contohnya rosak, gagal, tiada, terbantut, koyak, racun. Okey. So, soalan cikgu bagi lagi contoh soalan yang kedua, iaitu seorang lelaki telah didiagnosis menghidapi kanser di bahagian G. Okey, soalan ni cikgu ambil separuh je, tapi sebenarnya G itu ialah villus, merujuk kepada villus. Ini soalan trial Pahang tahun 2023. Sebahagian daripada struktur villus telah dipotong secara pembedahan. Terangkan kesan pembedahan tersebut terhadap pencernaan karbohidrat dalam badan beliau. Jadi kalau kita rujuk buku teks tingkatan 4 muka surat 147, okay, yang ada kaitan dengan villus ni, inilah pencernaan karbohidrat ni, yang inilah kita nak kamu, kalau kamu baca dan kamu hafal kan, kamu hafal. So dinding ileum tu merembeskan mukus dan jus usus, contohnya maltase, sukres, laktase. Kita jawab yang ini, yang sebelah sini, sebab dia tanya karbohidrat. Lagi satu tips dia, tolong tengok stimulus pada soalan. Soalan itu nak apa? Okay, soalan so sekarang ni dia tanya tentang pencernaan karbohidrat, jadi kamu jawab yang ini sajalah. Kalau kamu jawab pasal lipid dengan protein ni tak dapat markah. Okey. So tapi teknik dia pula, okey, kita dah tengok stimulus, kemudian tadi dia dipotong. So apa kesan dia? Jadi yang ini maltase menghidrolisiskan maltosa kepada glukosa, sukres menghidrolisiskan sukrosa kepada glukosa dan galaktosa, laktase menghidrolisiskan laktosa kepada glukosa dan galaktosa. Ini kamu kena jadikan dia negatif. Macam mana nak jadikan dia negatif? Okey, sekejap cikgu tunjukkan. Ni jawapan dia.
Okey, so kurang. So sebab tadi yang pertama tadi dia cakap kan kat sini kan, ileum tu merembeskan jus usus yang berkaitan dengan karbohidrat, maltase, sukres dengan laktis. So first kali kamu cakaplah kurang jus usus ataupun maltase, sukres, laktis dirembes. Tu markah yang pertama. Okey, lagi satu tengok juga markah dia 2 je. So tak perlu bagi banyak-banyak sangat. Kalau kamu memang pasti jawapan kamu tu bagi 2 lah. Tapi kalau kamu rasa tak yakin boleh jawab bagi 3 atau 4. Okey, so tadi yang pertama maltase kan. Kamu secara teori tahu maltase menghidrolisiskan maltosa kepada glukosa. So kurang maltosa dihidrolisiskan kepada glukosa. Okey, yang kedua, kurang sukrosa dihidrolisiskan kepada glukosa dan fruktosa. Kurang laktosa dihidrolisiskan kepada glukosa dan galaktosa. Jadi daripada apa maklumat yang kamu ada ni, kamu jadikan dia negatif. Itu cara nak jawab soalan negatif. Okey, so tipsnya soalan berbentuk negatif mesti dijawab dengan jawapan yang berbentuk negatif juga. Okey. So, soalan jenis soalan yang kedua iaitu soalan kuantitatif. Soalan kuantitatif ni macam mana cikgu? Bila dalam soalan ada perkataan kurang, lebih tebal, lebih nipis, sedikit, banyak, tinggi, rendah, meningkat, berkurang, kepadatan, tinggi, kepadatan, kurang. Ada gambar yang menunjukkan dua kuantiti yang berbeza. Contohnya tulang osteoporosis dengan tulang normal ataupun gambar membandingkan dua kuantiti yang berbeza, contohnya fotosintesis yang dekat titik pampasan tu rendah dengan tinggi tu kan. Bila ada je benda-benda yang kita nampak macam ukuran kuantitatif. So okey, ni contoh soalan contohnya dia cakap lah apa, karbon dioksida meningkat dalam atmosfera, air kencing apabila tekanan osmosis darah meningkat. Ini semua ialah perkataan-perkataan kuantitatif. Okey, kuantitatif meningkat lebih tinggi. Ini semua soalan-soalan berbentuk kuantitatif. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, bila contoh apakah perbezaan antara kepadatan kloroplas di mesofil palisad dan mesofil berspan? Ada dua keadaan dia nak tanya kita kepadatan. Okey, kalau kita tengok ni soalan form 5 pula ya. Okey, so kalau dalam buku teks tingkatan 5 muka surat 29, mesofil palisad dia cakap kat sini tersusun secara tegak dan padat. Mesofil berspan tersusun secara longgar dan mempunyai banyak ruang di antara sel. So macam mana nak jadikan dia jawapan kuantitatif? Okey. So macam ni. Okey. So kamu boleh cakap, okey, kalau kamu tak ada teknik, kamu akan jawab macam ni kah? Macam ni lah mesofil palisad mempunyai kloroplas, manakala mesofil berspan tidak mengandungi kloroplas. Macam betul kan? Macam betul. Tapi kalau dia cakap ni kepadatan, kamu mesti bezakan lah. Kepadatan tu jangan kata ada tak ada je. So, kita cakap macam nak jawab cikgu? Mesofil palisad punyai lebih banyak kloroplas berbanding mesofil berspan. Okey, mesofil berspan tu ada kloroplas tapi tak banyak, kan? Okey, bila tengok balik ni nampak ni. Kandungan kloroplasnya kurang berbanding mesofil palisad. Kamu jangan cakap dia ada tak ada je. Sebab dekat mesofil berspan tu yang sini ni yang longgar. Okey, yang atas ni ialah mesofil palisad, yang bawah ni ialah mesofil berspan. Jadi dia sebenarnya ada kloroplas kan, cuma dia kurang. Okey, so kalau kamu jawab ada tak ada ni salah. So kena cakaplah dia lebih banyak. Macam tu Okey, contoh soalan trial tahun ini, soalan trial Terengganu kita tengok Rajah 8.2 menunjukkan keadaan sendi jari Encik K akibat kekurangan. Kekurangan soalan kuantitatif penghasilan bendali M. Bendali M. Apa dia bendali ni? Berada di antara sendi. Okay. So, cikgu harap cikgu tak terangkan kat sini lah. Cikgu harap kamu dah baca lah. Okay, contoh soalan kuantitatif. So, kalau kamu tengok dalam buku teks, dalam buku teks form 4, 278, inilah kamu ada belajar sebenarnya. Okey, ini sebenarnya ialah penyakit artritis. Artritis ni dia
disebabkan oleh kekurangan bendali sinovia. Okey, so tadi bendali tadi apa yang kurang ialah bendali sinovia. Okey, dan rawan juga haus. Okey, so rawan dia jadi lebih nipis, ligamen dia lebih memendek serta hilang sebahagian kekenyalan. So jadi macam mana nak jawab dia? Okey, so berdasarkan pengetahuan anda, terangkan kesan kekurangan. So kurang tadi, kurang apa? Kuranglah. Kurang ataupun tiada bahan pelinci ataupun bendali sinovial tadi pada sendi. So jadi bila dia kurang, jadi berlakulah geseran antara tulang akan bertambah. Okey, nampak tak? Kurang, bertambah. Rawan menjadi lebih nipis. Okey, jadi bila berlaku semua ni, apabila menggerakkan jari dia akan sakit dan jari akan membengkak. Okey, tengok 3 markah mesti bagi 3 poin sekurang-kurangnya. Okey, so itu ialah soalan jenis yang kedua. Okey, dia ada mesti ada perkataan lebih ke kurang ke macam tu Okey, kemudian soalan yang ketiga. Okey, jenis soalan yang ketiga ialah soalan ciri dan fungsi. So, kalau ada penyataan tu, contoh memang direct. Dia memang berikan satu ciri struktur alveolus yang membolehkan gas melaluinya dengan cekap. So, ciri tu memang dah nampak lah ciri. Okey, kemudian melalui dengan cekap tu punya fungsi dia. Ataupun soalan yang kedua, contoh, terangkan ciri penyesuaian Willis. Okey, Willis, penyesuaian Willis, ciri untuk penyerapan nutrien yang tercerna dengan lebih efisien. Itu dia punya fungsi. Okey, so soalan macam ni, apa tips dia? Satu struktur itu mesti kita ikuti dengan fungsi dia. Okey, tak boleh salin balik pernyataan daripada soalan. Okey, kadang-kadang dia tak cakap pun ciri, tapi soalan tu kita nampak dia merujuk kepada apa yang specialnya struktur itu di situ yang menjadikannya fungsinya sebegitu. Okey, tak faham? Okey, kita tengok contoh soalan Okey, terangkan bagaimana Willis disesuaikan untuk penyerapan nutrien yang tercerna secara efisien. Okey, so kalau kita tengok buku teks biologi tingkatan 4 muka surat 151. Okey, so ciri-ciri penyesuaian Willis ada 5 kan. Dia ada lapisan epitelium, sel goblet, jaringan kapiler darah, ada laktil dan juga jus usus. Okey, dalam buku teks ini sendiri kalau kamu tengok dia dah bagi struktur dan terus fungsi. Tengok lapisan epitelium setebal satu sel. Okey, apa fungsi dia? Mempercepatkan penyerapan nutrien. Sel goblet merembeskan mukeus. Apa dia fungsi dia? Membantu pencernaan. Jaringan kapiler darah. Okey, apa fungsi dia? Memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh badan. Okey, ada laktil. Okey, Willis mempunyai laktil. Apa fungsi dia? Mengangkut titisan asid lemak dan glycerol. Willis dia ada kelenjar usus dan dia merembeskan jus usus untuk mengandungi enzim pencernaan, membantu pencernaan. Jadi ini memang dalam buku teks dia pun dah bagi struktur dan fungsi terus. Okey. Jadi okey, ni cikgu tunjukkan jawapan yang selalu pelajar jawab. Tadi cikgu kata pantang larang dia ada 2. Satu, jangan bagi struktur sahaja tak ada fungsi. Yang kedua, jangan salin balik soalan. Okey, so contohnya Willis mempunyai lapisan epitelium setebal satu sel. Betul? Betul kan? Okey, tapi dia tak bagi sekali dengan fungsi. Patutnya kamu kena jawab macam mana? Willis mempunyai satu lapisan epitelium setebal satu sel untuk mempercepatkan penyerapan nutrien. Baru dapat 1 markah. Okey. So sebab dia kata macam mana ciri dia tu kan. Okey, contoh ni soalan dia ni. Okey, kejap tengok ni. Ni soalan dia. Penyerapan nutrien tercerna secara efisien. Jangan salin balik jawab soalan. Contoh, Willis mempunyai jaringan kapiler darah yang banyak untuk penyerapan nutrien yang tercerna dengan efisien. Ulang soalan tadi. Tak boleh. Okey, buatlah macam mana pun. Jangan sampai kamu salin balik soalan. Okey, contoh jawapan yang betul, bingo. Willis mempunyai jaringan kapiler darah yang banyak. Tu dia punya ciri dia, ciri struktur dia untuk memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh badan secara pantas.
Okey, kita bagi fungsi dia. Jangan cakap je dia punya struktur dia ada laktil. Tapi kita kena bagi tahu dia punya fungsi dia apa. Okey, laktil tu untuk mengangkut titisan asid lemak dan gliserol. Okey, ataupun kita cakap dia ada unjuran berbentuk jari kan. Namanya microvillus. Okey, alamak. Okey, ataupun kamu buat macam ni kan, untuk penyerapan nutrien tercerna secara efisien. Okey, kita ulang balik. Tak nak. Okey. Tapi kita buat apa? Untuk meningkatkan kadar pencernaan nutrien. Itu boleh. Willers punya Excel goblet je. Jawab macam ni je tak boleh. Tak cukup. Okey, apa fungsi dia? Untuk merembeskan mukus untuk membantu pencernaan. Okey. So, kalau soalan yang ada ciri dan fungsi ni, bagi ciri dia yang betul beserta fungsi. Okey. So, dapat Okey, kita tengok ni trial lagi 9 Terangkan struktur P berdasarkan fungsi yang dinyatakan dalam 6A2. Okey, ini soalan ini P itu sebenarnya ialah xylem. Okey, so kalau kamu tengok buku teks, tak ada pula tulis di muka surat berapa. Tapi xylem, okey, selalu xylem ni soalan popular. Okey, dia punya antara ciri-ciri adaptasi dia ada sel-sel mati, tersusun panjang dari hujung ke hujung, ada penebalan lignin. Okey, kat sini contoh kan, sel-sel mati apabila matang dan tidak punya sitoplasma. Tak bagi pun fungsi dia. Tak apa, kita boleh ambil ni fungsi yang ni. Sel tersusun panjang dari hujung ke hujung untuk membentuk berterusan untuk memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Boleh ambil benda yang sama. Yang ni penebalan lignin dia memang dah beritahu dah, memberi kekuatan fungsi dia, menyokong pokok kan. Okey. So, soalan tadi, inilah ni soalan struktur dan fungsi ni. Tadi P, kan, P tu sebenarnya merujuk kepada xylem. Okey. So, macam mana cara nak jawab dia? Okey, dia dah cakap dah, struktur berdasarkan fungsi. Struktur fungsi kena bagi tahu. Okey, so tadi dia mempunyai sel mati ataupun tak ada sitoplasma untuk memudahkan pengangkutan air. Tersusun panjang dari hujung ke hujung untuk memudahkan pengangkutan air. Okey, so dia ada penebalan lignin. Untuk apa? Untuk memberi kekuatan supaya struktur P tak mudah ranap. Okey, ataupun cakap yang ni dia ada penebalan lignin untuk menyokong pokok dari lenturan. Okey, so mesti bagi ciri dia dan juga fungsi. Tengok tak? F1, E1. Okay, biasanya kalau soalan yang ciri dan fungsi ni dia punya syarat dia. Mesti bagi tahu fakta dia, kemudian explanation dia apa. Ada sel mati untuk apa? Memudahkan pengangkutan. Okay? Kadang-kadang kalau dia soalan macam ni dia ada syarat. Kalaupun kamu jawab kan, ada sel mati tersusun memanjang mencari dinding penebalan, memang kamu bagi semua ciri je, susahlah nak dapat markah. Kalau boleh bagi ciri dengan fungsinya sekali. Okey. So tadi tips dia apa? Kalau dapat soalan ciri dan fungsi ni, sila bagilah ciri dia, struktur dia apa atau adaptasi dia dengan fungsi dia. Okey. So kalau kamu jawab, kamu bagi ciri je atau bagi kegunaan saja, itu ialah aras pengetahuan. Okey, so mungkin dapat 1 markah je. Tapi soalan ciri dan fungsi ni dia ialah aras kefahaman. Kamu mesti kena bagi ciri dan fungsi bersama-sama. Okey. Okey, seterusnya soalan yang keempat ialah soalan jenis perbezaan. Okey, soalan jenis perbezaan ni dia ada 3 jenis je. Okay, soalan perbezaan sama ada memang obviously dia minta perbezaan. Okay, dia ada 3 jenis tau. Kalau dia minta perbezaan, memang dia nak perbezaan sahaja. Kalau dia tulis banding dan bezakan, kamu kena bagi persamaan dan perbezaan. Ataupun dia kata bandingkan, juga kena bagi persamaan dan perbezaan. Okay, soalan perbezaan ini, ramai pelajar yang jawab salah. Okay, so cikgu memang banyak tips untuk soalan perbezaan ni. Okey, jadi bila kita buat perbandingan, perbezaan itu mesti buat pada ayat yang sama. Contohnya tadi, mesofil palisade mempunyai sekejap apa contoh dia? Soalan perbezaan.
Okey, macam ni. Okey, vertebra M dengan N. Vertebrata M ialah vertebrata toraks, manakala vertebrata N ialah vertebrata lumbar. Sila jawab dalam satu ayat yang sama. Tolong mudahkan pemeriksa. Pemeriksa pun manusia, dia nak cari jawapan kamu tu kalau kamu satu letak ke atas, satu lagi kat bawah. Susah dia, cikgu takut dia terlepas ke, tak dapat markah pula kamu nanti. Okey, kemudian kalau kamu buat dalam bentuk jadual, pastikan ayatnya lengkap dan dalam baris ataupun row yang sama. Okey, ini pun sebenarnya patutnya macam inilah. Vertebrata thorax M ialah vertebrata thorax, manakala ini dalam satu row yang sama. Okey, persamaan, kalau ada minta persamaan mesti dimulakan dengan perkataan kedua-duanya. Kalau minta perbezaan, macam cikgu cakap tadi, kalau nak buat dalam ayat, M ialah vertebrata thorax, manakala N ialah vertebrata lumbar. Okey, perkataan manakala itu. Okey, kemudian bila nak jawab, tolong tengok markah untuk kamu tahu berapa poin kamu nak buat. Contoh soalan dia bagi banding beza 10 markah. Nak bagi berapa banyak persamaan, berapa banyak perbezaan. Kebiasaannya persamaan tu lebih sedikit daripada perbezaan. Contoh kalau 10 markah, kamu boleh bagi sama ada 3 persamaan atau 4 persamaan diikuti dengan perbezaan, 7 perbezaan atau 6 perbezaan. Okey? Tengok berapa markah yang diperuntukkan untuk tahu berapa banyak poin yang kamu kena tulis. Okey, lagi. Okey, jangan bagi semua perbezaan atau persamaan saja tak ada markah. Okey, kalau dia kata banding beza, tapi kamu bagi 20 perbezaan, markah 10 je kan. Kamu tahu semua perbezaan dia. Tapi kalau tak ada persamaan, maksimum kamu dapat 7 markah je. Okey, kemudian elakkan perbandingan positif dan negatif. Contohnya, sekejap contohnya, senang nak nilai, senang nak faham. Contohnya kamu ada pen merah dengan pen biru. Okey, pen merah kamu cakaplah. Okey, A ialah pen merah. Okey, B ialah pen hitam sepatutnya, tapi kamu jawab A ialah pen merah, B ialah pen bukan merah. Itulah perbandingan positif dan negatif. Maksudnya kamu ada perkataan bukan. Patutnya kamu kena terangkan terus. A ialah pen merah, B ialah pen hitam. Senang. Pen biru kan. Tapi kalau kamu cakap A ialah pen merah, B ialah pen bukan merah. Jadi tak dapat markah tu. Susah nak dapat. Memang tak dapat markah. Okey. Kemudian ada pelajar yang tanya, cikgu boleh tak buat jadual? Okey, jadi kalau jadual itu memang ada dalam soalan struktur, dia memang dah buat siap-siap dia punya kotak dia macam ni. Okey, tak kisah, kamu cuma penuhkan sajalah kan. Okey. Tapi kalau dia jawab soalan itu dia bagi dot, sila jangan buat jadual. Jawab dalam bentuk ayat yang dihubungkan dengan manakala. Okey. So, kemudian jangan gabungkan 2 atau lebih poin dalam satu ayat dan campur adukkan. Ini tolonglah. Kesian pemeriksa kamu Okey, contoh cikgu bagi contoh Okey, M ialah vertebrata thorax yang mempunyai cuaran melintang yang panjang. Okey, kemudian N pula kamu cakap. Manakala N pula ialah vertebrata lumbar yang mempunyai sentrum yang besar. Macam mana? Kamu rasa dapat markah ke tak dapat markah? Sila bagi perbezaan pada aspek yang sama. Aspek yang sama. Kalau kamu tengah cerita pasal cuaran spina, sebelah lagi pun silalah cerita pasal cuaran spina. Kalau tengah cerita pasal sentrum, M ada sentrum yang sederhana, manakala N mempunyai sentrum yang besar. Sila bezakan benda yang sama. Okey, jangan campur adukkan, pening pemeriksa kamu nak bagi markah dan memang susah. Tak dapat markah pun kalau kamu bezakan benda yang berbeza. Dan tolong jangan buat short form. Ini cikgu rasa sebab ini ada pelajar yang buat. Okey, tidak mempunyai. Dia buat X je. X mempunyai. Sudah.
Okey. Jangan buat short form. Okey. Okey, so soalan ni sebenarnya cikgu dah bincang kan. Ini soalan MRSM kan. Ini soalan terakhir Terengganu. Okey, pencernaan terbagi pada dua bahagian, iaitu fizikal dan pencernaan kimia. Jadi ditanya sebelah tu dah bagi dah, pencernaan kimia ialah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul ringkas. Ini ialah dia punya definisi. Jadi sebelah pun bagilah definisi. Pemecahan pencernaan fizikal ialah pemecahan makanan secara mekanikal membentuk butiran kecil. Okey, kemudian sebelah tu fizikal dia dah bagi melibatkan pengunyahan dan peristalsis. So kalau kimia melibatkan tindakan enzim. Okey, so bagi pada aspek yang sama. Dan biasanya kalau nampak ni, melibatkan. Sebelah pun ada juga perkataan yang sama, melibatkan. Okey. So ini kalau dekat dalam struktur tadi cikgu kata boleh kalau dia bagi kita jadual, buatlah bentuk dia dalam jadual. Okey, tapi kalau dia bagi kita dot macam ni, silalah jawab dalam bentuk ayat. Contohnya, bezakan proses asimilasi asid amino dalam kedua-dua individu tersebut. Kita tak nampak sangat hati ni hati yang sihat, satu lagi hati yang ada sirosis. Okey, jadi boleh jawablah. Bagi individu sihat, protein, plasma, enzim boleh disintesis. Manakala bagi pesakit sirosis, protein, plasma, enzim tidak dapat disintesis. Nampak tak aspek yang sama? Kita ada pengulangan ayat di sini. Bagi individu sihat, proses pendiaminaan berlaku ataupun asid amino berlebihan diuraikan kepada urea. Manakala, perkataan manakala tu ya, bagi pesakit sirosis, proses pendiaminaan tidak berlaku. Okey. So ini yang cikgu cakap tadi. Ini kalau terpaksa bagi positif negatif, bolehlah. Okey, kemudian bagi individu sihat, asid amino boleh ditukarkan kepada glukosa, manakala bagi pesakit sirosis, asid amino tidak boleh ataupun kurang ditukarkan kepada glukosa. Okey, so sila bagi perbezaan. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain kita tengok kat sini. Struktur S juga terlibat dalam proses sorry lah cikgu terambil banyak pula bab 6 bab 9 form 4 ni sebab terjumpa terus yang ni bandingkan proses asimilasi glukosa. Bandingkan maksudnya kena bagi persamaan dan perbezaan. Okey, so markah dia ialah 2 markah, maksudnya 1 markah untuk persamaan, 1 markah untuk perbezaan. Okey, kalau kamu jawab dua-dua perbezaan dapat markah tak? Dapat 1 je. Walaupun bagi 3 perbezaan. Okey, kalau dia kata bandingkan mesti bagi persamaan dan perbezaan. Kedua-duanya persamaan mesti ada perkataan kedua-duanya. Kedua-duanya menjalankan proses respirasi sel. Okey, kedua-duanya menyimpan glukosa berlebihan dalam bentuk glycogen. Okey, so ni soalan penuh kamu boleh tengoklah ni ialah soalan SBP. Kita rasanya ada bincang juga hari tu. Okey, so kalau perbezaan mesti ada perkataan manakala. Okey. Okey, ni dia tak ada manakala. Asimilasi di X glycogen disimpan dalam hati, manakala asimilasi di sel glycogen disimpan di otot. Macam tu mesti ada perkataan manakala. Ni ada silap sikit lah ni. Okey, so soalan yang seterusnya. Cikgu janji 30 minit je. Sikit lagi. Okey, soalan yang keempat. Okey, tipsnya tadi. Okey, cikgu ulang balik. Kalau buat ayat, sila bandingkan pada ayat yang sama. Kalau buat jadual, tolong. Jadual ni kalau nak buat pada esei boleh. Tapi silalah buat ayat yang lengkap dan perbezaan itu pada baris ataupun row yang sama. Okay, jangan risau kertas banyak. Kalau kertas kamu habis, boleh minta kertas baru. Okey, cikgu ni ada ruang kosong ni, tak sama dengan sebelah. Tak apa, tinggalkan je kosong. Sila buat perbezaan itu pada baris yang sama. Okey, so elakkan perbandingan positif dan negatif kalau hanya terpaksa je boleh. Contoh ini putih, ini bukan putih yang tak nak. Okey, kalau buat jadual, tolong berikan ayat yang lengkap. Okey, soalan yang jenis yang terakhir, soalan yang kelima, jenis yang kelima ialah soalan fenomena berturutan. Okey, jadi sebenarnya dalam biologi ni memang banyak fenomena yang berurutan. Maksudnya kita kena bagi dia jawapan pun ikut urutan. Okey, kalau dalam buku teks itu biasanya nota dia ada nombor. Okey, so ini cikgu senaraikan ni sebahagian je. Sebenarnya banyak lagi. Bio ni memang banyak mekanisme yang berturutan. Okey, contoh
pump natrium kalium. Kamu boleh tengok dekat dalam buku teks tu dia ada nombor cikgu tak ada screenshot pula ni. Okey, inilah ni semua biasanya proporsi fisiologi lah pembentukan ni semua ni. Okey, contoh contoh soalan dia. Huraikan urutan perubahan tumbuhan yang tumbuh di kawasan paya bakau. So ada zon A, zon B, zon 1, zon 2, zon 3. So kamu kalau nak ceritalah dia daripada pantai tu membawa ke darat. First kali kat zon pantai tu ada apa pokoknya, akarnya macam mana, apa fungsi dia. Zon tengah tu ada apa, zon belakang ada apa. Sila buat dalam, kalau boleh lah paragraf. Kalau cerita dekat zon A ni, cerita zon A dulu. Satu ni sampai habis. Lepas tu baru zon tengah, zon belakang. Tolonglah jangan campur adukkan. Pening pemeriksa kamu nak tanda. Okey, contoh ni soalan Perlis 2023. Okey, struktur bunga yang sedang menjalani proses persenyawaan berdasarkan 10.2. Terangkan proses persenyawaan ganda 2 bermula setelah pendebungaan berlaku. Okey, so kalau dalam buku teks cikgu kata dia ada tulis nombor. Nampak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Inilah ni yang cikgu kata ni. Kalau dia ada nombor ni, okey, biasanya tolonglah tulis dia secara berurutan. Kalau tak secara berurutan salah. Contoh dinding enter pada debunga yang matang mengering. Lepas tu hujung tiup debunga merembeskan enzim. Lepas tu debunga dibebaskan. Kalau kamu dah, walaupun fakta tu betul, kalau dah bercampur aduk sekejap nombor 1, sekejap nombor 5, 2 balik, lepas tu 6. Susah nak dapat markah ya. Okey, so ini proses ni. Cikgu tahu semua orang dah buat dah baca dah. Ini summary dia lah. Ada bunga, menyerat larutan bergula, kemudian mengalami persyambahan, membentuk tiup debunga. Baru tiup debunga tu boleh memanjang. Okey, kemudian dia tumbuh ke arah ovule. Okey, kemudian bergerak di sepanjang tiup debunga ke arah ovule. Kemudian barulah nukleus penjana tu boleh membahagi, membentuk 2 gamet jantan. Okey, kemudian hujung tiup debunga merembeskan enzim untuk mencinakan tisu stil. Tiup debunga menembusi ovule melalui mikropil. Barulah nukleus tiup tu merosot. Kemudian setelah itu barulah kedua-dua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Satu daripada gamet jantan mensenyawakan sel telur menghasilkan zygote diploid. Manakala gamet jantan satu lagi, yang kedua, bercantum dengan 2 nukleus kutub membentuk nukleus endosperma triploid. Okey, sila jawab mengikut urutan untuk memudahkan pemeriksa menanda kertas kamu. Okey, jadi itu saja 32 minit. 5 jenis soalan. Okey, itu tips terakhir lah ya. Okey, so last but not least, bagaimana untuk skor A? So please be very detail. Tengok perkataan pada stimulus soalan dia tanya apa. Kemudian perhatikan kalau ada perkataan-perkataan tadi, perkataan negatif ke, perkataan kuantitatif, sila ubah sikit kamu punya pengetahuan itu mengikut kehendak soalan. Okey, sila jawab soalan mengikut stimulus, bukan apa yang kamu baca. Maksudnya kamu kena ubah sikit apa yang kamu baca tu mengikut stimulus. Okey, so untuk dapat A+, okey, so kita kena M high M high. Kertas 1 35/40. Kertas 2 85/100. Kertas 3 dah lepas dah berlalu. Okey, jadi tolong M high. Semua orang pun nak score kan. Okey, so M high. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu harap tips-tips last ini membantu kamu. Okey, itu saja daripada cikgu. Selamat membaca buku. Okey, jangan lupa tengok soalan trial. Baca, tengok bagaimana dia nak jawab. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.